Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam sallallahu alaihi wasallam. Iradatuka tajrid tidu. Ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbabi min syahwatil khafiyyah. Wa iradatuka al asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginan engkau untuk tajrid, mana melulu dalam ibadah tanpa berusaha dunia. Padahal Allah Ta'ala meletakkan kamu pada golongan orang yang harus berusaha, itu mendapat keperluan sehari-hari. Maka keinginanmu termasuk syahwat nafsu yang tersembunyi, yang samar. Ini payah ni, cek betul. Sebaliknya keinginan pula untuk berusaha, kasab teman usaha. Padahal Allah Ta'ala telah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang melulu dalam ibadat tanpa kasab, tanpa usaha. Maka keinginan demikian itu berarti menurun daripada semangat dan tingkat yang tinggi. Sebab kewajipan seorang hamba menyerahkan kepada apa yang dipilih oleh majikannya. Kita ada hamba kan, jangan ikut tokil dia tak ikut kepala dia kan. Ada orang gaji bila tokil kata buat kerja ni, relax lah bos, tak boleh. Ada sepuk kepala kan, slow kan gitu. Mau dia kena hampun dengan tokil. Mana sebagai hamba dia tak ada kata apa, sami'na wa ata'na, dia dengar, dia taat. Baik, sekarang dua keadaan ada di sini. Lebih-lebih apabila majikan itu Allah Ta'ala, maknanya Tuhan yang paling besar, Malikul Muluk, raja segala raja Allah Ta'ala, yang mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan baginya dan yang menyusahkannya. Siapa lebih mengetahui Allah Ta'ala? Tak adalah ya. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui masalah, keperluan ya untuk kita makhluk hamba yang fakir ni maknanya. Dan tanda bahawa Allah Ta'ala menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha ya, apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan ketinggalan suatu kewajipan dalam agamamu ya, juga menyebabkan kau tidak tamak rakus terhadap hak orang lain. Tuhan letakkan kita dalam makam usaha, kita berusaha berikhtiar. Okey, kita tengok ibadat kita cantik tak? Cantik, tak ada apa, bagus dengan Allah Ta'ala, tak ada gangguan apa. Itu menandakan tanda Allah Ta'ala letak kita makam kasbun, makam usaha. Ya, maka duduk situ. Dia ada setengah bila duduk situ dia nak meloncat, nak cepat jadi wali. Dia tinggal bersama kerja, dia masuk dalam hutan. Lepas tu kena ujian sikit melawung, pulau balik. Itu menandakan dia tak duduk taraf. Dia bila diuji dia melata, teman dia tak layak duduk makan tajrid lagi. Tajrid apa dia panggil? Tajrid zahir. Dia ada dua tu, satu tajrid batin, lain belakang. Tengok ni. Dan tanda bahawa Ta'ala telah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha apabila Allah Ta'ala memudahkan bagimu keperluan hidup. Contoh kalau tengok tajrid zahir, macam ulama-ulama yang buka pondok apa saja mengajikan, bila dia nak usaha, dia mengajar satu hari 20 kitab, dia nak mengajar. Sebelum subuh 2 kitab, lepas subuh zuhur 45 kitab, lepas asar, bila masa tak ada kan. Sama juga macam orang panggil mengajar di pusat-pusat pengajian lain. Mana dia sempat nak buat kontrak nak buat. Dia tumpu situ. Jadi kemudahan Tuhan Ta'ala bagi rezeki cara lain. Maka kalau dah letak situ, dia jangan bergalih. Kan? Dia dah bagus jadi nak jadi kontraktor besar pula. Ya, mana Tuhan letak di tajrid, dia duduk tajrid. Jangan dibahas lagi jangan ya. Jangan keliru ni, kalau keliru kan jadi rosak ni. Kemudian jiwanya tetap tenang ketika terjadi kekurangan. Mana orang bila Tuhan uji dia tak melata, dia senyap. Atau tanda dia layak duduk makam tajrid. Kalau dia Tuhan uji dia mengelabah, ya dia tak ada tajrid, itu panggil makan tajrid panggil. Tajrid. Dia menjerit dia buat ni. Dan tidak berubah dalam menunaikan kewajipan dia. Syaitan sebagai musuh, ya tidak suka bila melihat manusia itu tenang. Maka ia datang membisikkan pada manusia supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya, dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan, kemewahan, ketenangan orang lain untuk membangkitkan sifat tamak. Ya, dan soal perjalanan juga, dia tamak pun dah cepat naik atas. Satu hal, lama dia buang semua habis, yang tak sampai, yang di sini sangkut. Sebab dia kena faham betul perjalanan ni. Ya. Jadi maksudnya kita adab sini tekan ke satu. Maksud daripada matan huraian panjang ni ialah apa? Duduk tempat yang dia letak. Di situ ni. Ya. Kalau aku letak tak langgar, ni Allah Ta'ala letak lagi besar. Dia letak sebab makam asbab, duduk makam asbab. Dia letak makam tajrid, duduk makam tajrid. Tapi biasanya kalau orang pemimpin dia duduk tajrid batin. Itu tajrid zahir. Tajrid batin apa dah? Jarrah, dikosongkan qalbi. Jadi kita minta Allah maj'alni min ahli tajarrud. Itulah doa dia. Allah maj'alna atau Allah maj'alni min ahli tajarrud. Tajarrud di anil aqwan. Mana kerohani kita yang penting kosongkan yang lain dengan dia je. Boleh jalan betul. Walaupun jasad dia bersama makhluk, tak ada hal. Seorang berkata, beberapa kali saya telah meninggalkan usaha, kasab tu mana usaha lah, kasbun panggil kasbun tu mana usaha, tetapi terpaksa kembali berkasab, terpaksa berusaha balik, sehingga akhirnya akulah yang ditinggalkan oleh kasab, oleh usaha. Jadi dia nak tinggalkan usaha dengan dia kata nak cepat, tapi tak boleh undur balik sampai peringkat dia serah, akhirnya Tuhan angkat di sini letak. Itu maksudnya. Maka tiadalah aku kembali kepadanya. Seorang murid merasa bahawa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu zahir dan bergaul dengan sesama manusia akan jauh, ya, agak jauh dan tidak mungkin. Dia kata kau nak jadi wali Allah, kau main ilmu syariat biasa je, bila nak sampai kan, lari dia tinggalkan, masuk jalan hakikat terus. Tengok ni. Lalu ia pergi menghadap kepada guru dia.
Dia menghadap pada guru dia, mana nak cerita benda ni, mana takut lambat, mana dia muzahir gini kan. Tiba-tiba sebelum dia sempat bertanya, dia kata guru dia wali. Ya. Sebagai anda kata man arafallah la yasur alaihi syai. Siapa yang betul kenal Tuhan tidak tersembunyi bagi dia suatu terbuka. Dia ahli mukasyafah, ya. Guru dia bercerita ada seorang terkemuka dalam ilmu zahir, mana di sini dia nak murid tadi. Sebelum anak murid dia tanya, ketika itu dapat merasakan sedikit daripada perjalanan, dia dapat zauq sikit dalam perjalanan rohani, ia datang kepadaku berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalanan. Dah pun dia kena tali guru dia. Boleh dapat sikit kau ujung jari kau dah rasa termerah, kau dah terus tinggal. Jangan. Yang zahir terus perjalanan kita qalbi dalam. Ya, syariat kita yang lahir jaga tak ada masalah. Itu alim mukasyafah. Lepas tu penting ada mursyid. Kalau tak ada mursyid ataupun tak taraf mursyid, bila dia adu itu, baguslah kau tinggalkan tu, cepat kau naik ini. Dia tak pasal dia jahat dah. Ya, dia tak pasal dia jahat dah. Tuan letak dia makan musa, dia lagi. Situ dia punya kesenian, dia kena ada mursyid. Maka aku akan meninggalkan kebiasaanku, dia kata, ya. Itu jawab apa, sindiran daripada syekh tadi. Jawab dia kata, bukan itu yang harus kamu lakukan. Kamu dah mengajar semua ni, kau pergi tinggalkan anak murid kamu apa? Ya. Sebab dia nak jalan shortcut, nak jadi wali cepat. Jangan. Satu daripada ulama besar kan, dia buat macam ni cerita dia. Dia tinggalkan anak murid dia pun melangkah masuk dalam badiah dari kawasan Manuktan, dia nak masuk Islam. Dia lari tap ya, suara khatib sampai. Suara malaikat sampai. Adakah kau tinggalkan umat Rasulullah SAW dalam keadaan sesat? Terperanjat dia. Pusing balik pun kau. Balik. Ya. Jadi bukan itu yang harus kamu lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Syarat kedudukan ini jangan bertentangan dengan syariat. Sedang apa yang akan diberikan Allah Ta'ala kepadamu pasti sampai tercapai kepadamu. Walhasil dua keadaan. Jangan maknanya kita ingat dalam makam asma tu dia tak boleh mencecah darajat marifat yang tinggi dah. Ya, itu maknanya. Jadi kita duduk tempat itu setengah daripada benda besar, dipanggil minal adab, daripada adab yang jaga. Bersungguh-sungguh kamu, mana kerajinanmu untuk mencapai apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Apa dia? Rezeki. Rezeki Tuhan dah jamin. Bahkan tidak akan mati dia kalau rezeki tak habis lagi. Itu dia. Dan di samping kelalaian terhadap kewajipan yang diamanahkan kepadamu, dalil membuktikan butanya mata hati kamu. Dua perkara ini menyebabkan intimas basirah. Kita nak mengenal Tuhan menggunakan basirah, mata dalam, muraqabah musyahadah. Tiba-tiba dia terjejas, terbuta. Maka mana jalan makrifat yang kita akan peroleh? Yang kita akan dapat. Maka sebab buta dia apa sih? Dua. Pertama, ijtihad fima duminalak. Dia bersungguh-sungguh pada barang yang Tuhan dah jamin. Rezeki Tuhan dah jamin. Dia punya bersungguh tu sampai peringkat dia tak nampak Tuhan dah. Bila dapat pula dia kata, ini anak buat. Kalau anak tak buat macam mana jadi? Habis tu. Dia mensyirikkan Tuhan dengan diri dia sendiri. Ya, usaha tak ada masalah. Syarat suruh, tapi jangan sampai dalam tu kita berpusing. Itu maksudnya. Ya, satu. Kemudian wa taksir, dia cuai. Yang Tuhan suruh, dia tak ambil perhatian sungguh. Yang Tuhan dah jamin pula dia masuk campur. Itu maknanya apa? Intimas. Kalbi dia akan terosak, dan bila kalbi rosak, di mana jalan makrifat akan diberi kepada dia? Jawab dia tak akan dapat. Ya.